mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Ertinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال, وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua, tuan-tuan puan-puan? Jadi minta untuk respon sikit ruangan komen macam mana kesihatan masing-masing, semua dalam keadaan baik-baik sahajakah pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat lagi meneruskan pengajian kita pada pagi ini insya-Allah. Dan bersyukur juga kerana kita masih lagi diizinkan untuk bersama-sama mengikuti pengajian ini. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang tak dapat join bersama kita pada pagi ini. Mungkin adalah urusan-urusan yang perlu diselesaikan dengan segera. Dan insyaAllah kita harapkan mungkin mereka akan tonton ulangan lah. Kan? Kita harapkan begitu. Begitu juga tuan-puan, mungkin sebentar lagi ada yang nak pergi office, nak masuk kerja kan. Jadi kalau ada kesempatan tu nanti boleh tonton ulangan insya-Allah. Okey. Baik, waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Selamat datang semuanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah untuk pagi ni tuan-puan, sebelum kita mulakan pengajian kita, saya nak ajak sama-sama kita positifkan minda kita. Kita bersihkan jiwa kita dahulu, kita tenangkan fikiran kita bersama insya-Allah. Pastikan niat yang baik-baik. Betulkan niat anda semua sebelum kita nak memulakan pengajian kita pada pagi ini. Pastikan semua dalam keadaan yang penuh bersedia. Dan tentang niat tadi yang saya sebut, itu antara kunci kejayaan tuan-puan. Niat kita kena betul. Kita buang segala niat-niat yang mungkin tak berkaitan. Yang kita fokuskan ialah niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan niat yang betul, niat yang baik, kita yakin dengan Allah, percaya pada Allah bahawa Allah akan permudahkan urusan kita, dan kita yakin Allah akan memberi satu kita kata apa? Memberi kita satu peluang kepada kita. Mungkin prosesnya tu kita tak tahu, lain orang lain lah proses dia kan. Tapi insya-Allah Allah pasti akan berikan kita peluang tersebut. Dan kita kena percaya pada proses. Okey, kita kena percaya pada proses. Ustaz pakai baju raya. Tak adalah. Ini baju pakai pergi kerja. Okey, selamat datang semua yang baru masuk. Tuan-tuan dan puan yang belum bantu saya share, tolong dulu. Tolong sharekan dulu boleh? Tolong sharekan kita punya live pada pagi ini. Suara saya dengar jelas macam biasa audio. Baik, untuk pagi ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan sambung ayat seperti yang tertera di bawah ni. Tuan-puan boleh tengok, kita akan sambung pada ayat 21 dan 22. Surah Ali Imran, masih lagi dalam muka surat 52 tuan-puan. Masih lagi dalam muka surat 52 nah. Jadi insya-Allah hari Rabu nanti kita akan sambung untuk ayat yang berikutnya lah. Ayat berikutnya sudah tentu kan, muka surat berikutnya. Kira hari ni last lah untuk muka surat 52 ni. Okey. Sebentar tuan-puan. Okey. Sekejap tuan-puan saya nak betulkan saya punya ni kejap. Dia macam ada gangguan sikit. Sebentar.
Cek cubaan. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, minta maaf Jadi insya-Allah sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah dengan bacaan Ummul Kitab, kemudian kita terus pada istighfar lah seperti biasa, boleh nah? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan istighfar kita. Baik, jadi jom kita nak teruskan untuk bacaan semasa kita pada hari ini. Kita akan sambung muka surat 52 tuan-puan. Kita akan sambung hari ini 2 ayat insya-Allah. Yang nampak kosong tu maknanya tak bedah lagi lah tu tuan-puan ya. Yang nampak kosong tu maknanya tak bedah lagi lah. Jadi kita nak bedah hari ni ayat 21 dan 22 insya-Allah. Selesai untuk muka surat 52.
Kemudian nanti macam saya sebut tadi, kita akan sambung pada hari Rabu nanti muka surat yang baru, muka surat 53 insya-Allah. Baik, semua dah sedia ke? Kena ceria tuan-puan pagi-pagi ni. Mana boleh kusam-kusam muram, kan? Kena ceria insya-Allah. Okey, dah sedia ke ni? Doktor sedang bersedia untuk membedah. Cantik. Kita doktor, kita semua doktor tuan-puan. Doktor bedah. Bedah apa? Bedah tajwid. Okey. Suara saya suara saya dengar kan kalau macam ni jauh sikit pun tak apa kot. Baik. Jadi terlebih dahulu kita akan baca sama-sama dua ayat ni. Innal ladzina yakfuru, sampailah bawah tu. Jadi tuan-puan, jom tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. InsyaAllah kita nak mulakan dah ni. Baik. Ready semua. Tarik nafas. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Kita dah selesai dah tuan-puan untuk bacaan kita yang pertama untuk dua ayat ini. Jadi kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah. Jom kita nak jadi doktor ni. Tapi kita tak payah pakai baju bedah. Kita kena ada alat bedah je. Apa dia? Pen. Pen ataupun pensel tuan-puan. Pastikan tuan-puan dah bersedia dengan nota masing-masing insya-Allah. Jadi bolehlah catat apa segala poin-poin yang tuan-puan rasa ianya penting untuk dicatat, supaya mudah untuk akan datang kita nak rujuk semula nanti. Boleh? Baik, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Baik. Tuan-tuan, kita tengok yang pertama kat sini, nun yang bersabdu. Bila kita jumpa nun yang bersabdu, apa kita kena buat? Kita kena dengungkan dengan kadar 2 harakat. So kat sini hukumnya WG. Wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah. Kadar dengung 2 harakat. In. Kemudian terus masuk pada huruf lam yang bersabdu ni. Nallazi. Nalla. Kemudian zi 2 harakat. Nayakfuru. Okey. V 2 harakat. Jangan lupa untuk keluarkan sedikit hujung lidah kita untuk menyebut huruf zal tu.
Innalladzi okey, keluar sedikit saja hujung lidah. Baik. Kemudian nayakfuru untuk huruf kaf. Untuk huruf kaf ni tuan-tuan dan puan, pastikan kita tahan suara terlebih dahulu, kemudian baru kita lepaskan nafas kita. Okey, ataupun nafas kita. Nafas ataupun udara, dua tu. Okey, yang disebut sebagai sifat apa? Sifat hams. Okey, sifat hams, udara ataupun nafas yang akan terlepas. Tetapi untuk memastikan supaya tidak berlaku kebocoran pada bunyi ini, pastikan kita tahan dulu suara, ataupun erti kata lainnya, bahasa lainnya, kita selesaikan dulu sifat syiddahnya, suara yang tertahan, yak, kemudian baru kita lepaskan udara. Sikit sahaja. Innallazina yakfuru nayak. Sikit je tuan-puan. Boleh? Cukup dengar pada telinga kita ataupun sahabat sekeliling kita lah, yang kiri kanan ni, ataupun depan ataupun belakang. Itu perumpamaannya begitulah. Baik, kemudian furu. Ru ni mak asli. Okey, ru mak asli. So saya tulis balik MA ni tadi mak asli, nayak furu hams sifat Furu, ru tebal. Tebal MA. Tebal mak asli. Sebab apa tebal? Sebab dia baris hadapan tu. Yakfuruna bi ayat. Baik, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan huruf ra yang tebal ni. Kita tahu ra yang berbaris depan ataupun baris atas dia memang tebal, betul tak? Ra, ru. Baik. Cuma tebalnya itu bukanlah sampai kita begini bunyi dia. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana, nak cerita tu macam mana. Cuma bunyi dia macam ni. Yakfuru. Boleh faham tak? Dia dah ada ala-ala tebal London. Dia ada tebal cokorol. So kita tak mau. Siapa yang biasa dengar tebal cokorol, kita tak nak. Nayak furu. Dah betul dah tebalnya tu, tapi tak kena pula. Jadi tebal ni tuan-puan, dia cukup sekadar kita angkat pangkal lidah kita sedikit saja. Innallazina yakfuruna bi ayat. Yakfuru. Ru. Dia takkan jadi ru. Kan? Boleh dengar tak bunyi itu? Beza tu. Boleh dengar tak bunyi beza bunyi tu? Yakfuru. Ru. Dia jadi terkepung tau bunyi dia, bunyi penuh. Furu. Yakfuru. Dan yang kita nak kena elak pula bunyi yang lemah. Yakfuru. Ru. Yakfuru nabi'a. Yakfuru. Jadi ada tiga bunyi yang berkemungkinan lah, antara kita ni yang buat. Kalau betul bunyi ru. Kalau yang kurang sikit ru. Jadi yang kita nak ni mana? Tengah-tengah di antara dua ni. Yakfuruna. Ru. Ra. Ri. Ru. Ra. Ri. Ru. Latih kat sini. Ra. Ri. Ru. Kita tak baca ra. Ri. Ru. Ra. Ri. Ru. Kan lain bunyi dia ya. So hati-hatilah. Apa pun tuan-puan kena dapatkan saya makan daripada guru lah, baru kita tahu kan. Ni cuma saya sebut dari sudut nak membunyikan tu macam mana. Itu sahaja. Saya pun tak boleh nak kata tuan-puan buat salah ke betul ke. Selagi mana tak dengar, kita pun tak tahu. Mungkin kita buat tu dah betul dah. Mungkin kita pula yang tak yakin. Macam tu. Jadi apa pun pastikan disemak lah. Ada guru check. Tuan-puan kan ada guru masing-masing kan. Tanya pada guru tu nanti. Okey. Baik, Nabi Aya. Kita sambung Nabi Aya. Untuk A ni mak badal. MB. Mak badal. Bi'a. Sebab apa? Hamzah yang berada di awal kalimah. Okey. Hamzah yang berada di awal kalimah memang kita sebut ianya mak badal. Cuma mungkin ada yang tertanya-tanya lah, kenapa bukan mak asli? Sebenarnya adalah ceritanya tu sebenarnya. Kan?
Itu nanti dalam kita insya-Allah akan dikupas lanjutlah. Baik, untuk ya pula pun sama dua harakat dan ini confirm asli lah. Ini confirm asli. Bi ayatillahi. Baik, kalimah Allah kita kena tebalkan dia. Kenapa tebal? Sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah yang kat sini. Dia sebab sebelum dia. Punca dia sebab sebelum. Tebal pula. Nipis. Salah sebut. Nyari teringat. Nyari ada tulis. Kalau tak tulis tadi tak ingat dah. Saya tengok apa yang tulis T ni kan. N. Bukan tebal, nipis. Bi ayatillahi wa yaqtulunan. Baik, jelas untuk kalimah Allah ni dia perlu dibaca nipis sebab huruf ta ni, huruf ta yang berbaris bawah. Okey, huruf ta yang berbaris bawah. Ni. Sebab ta tu. Tapi ta ni tak adalah nipis, ta macam biasalah bunyi dia. Okey. Bi ayatillahi. Ha baris bawahi macam biasa. Kemudian wa yalqa. Baik, untuk qaf ni terdapat lantunan. Kita sebut apa? Qalqalah S. S apa ni? Sughra. Qalqalah sughra. Wa yaqtulu. Boleh. Untuk lu pula dua harakat mat asli. Nan. Nan. Kat sini MA mat asli. Nan hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. ALS. Alif lam syamsiyah. Kemudian ada nun bersabdu kan, tuan-tuan puan ni. Jangan kita terlepas pandang. Maka kita kena dengungkan dua harakat. Kat sini WG. Wajibul gunnah. Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang. Bantu saya sharekan dulu. Boleh? Jazakumullah. Baik. Wa yaqtulunan. Wa yaqtulu. Baik, saya lupa nak sentuh dari sudut membunyikan qalqalah sughra pada qaf ni. Baik, kita kena tahu qaf ni terdapat satu sifat yang perlu diutamakan, iaitu sifat isti'la. Sifat isti'la pada qaf. Isti'la pada qaf ini kalau tak dibuat, maka tak jadilah kita kata. Tak jadilah sebutan qaf itu dengan sempurna. Jadi apa itu isti'la? Iaitu satu sifat yang menghasilkan bunyi ataupun suara tebal itu. Kita tahu kita selalu cakap qaf ni tebal. Tapi macam mana nak tebalkan dia? Itulah persoalan yang timbul. Jadi dengan adanya sifat isti'la, iaitu mengangkat pangkal lidah untuk menghasilkan suara tebal. Jadi kalau orang tanya macam mana nak bagi tebal? Tebal semua orang boleh cakap kan? Tapi macam mana? Jadi kaedahnya kena angkat pangkal lidah. Itulah yang dinamakan isti'la, iaitu meninggi. Isti'la ni bahasa Arab, Melayunya meninggi. Apa yang meninggi? Pangkal lidah kita. Jadi bila kita dah tinggikan pangkal lidah kita, maka akan jelaslah suara tebal tu nanti. Berlakulah suara tebal tu. Dan pada qalqalah sughra ni adalah satu sifat yang lain pula. Sifat melantun. Tetapi bukan bermakna bila sifat melantun datang, sifat isti'la hilang. Tidak. Malah bertambah lagi sifat pada dia. Isti'la perlu dijaga dan dalam masa yang sama qalqalah sughra itu juga perlu dijaga. Jadi apa poin saya sebenarnya? Walaupun kita nak fokuskan pada qalqalah, tapi jangan lupa tentang tebalnya huruf qaf itu. Jadi bila kita nak lantunkan tu, jangan wayaqa bi ayatillahi wa yaqtulu wa yaq. Nampak tu? Wayaq. Jadi kita tak mau wayaqa. Kita nak raikan isti'la tu juga. Kita tak boleh hapuskan dia. Sebab itu sifat asli, sifat yang original, tak boleh buang pada dia. Mesti ada. Jelas. Bi ayatillahi wa yaqtulu. Angkat. Wa yaqtulu. Wa yaqtulu.
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan? Boleh respon sikit di orang komen. Baik. وَيَقْتُلُونَ. Kita sambung Nun bersabdu wajibul gunnah tadi saya dah sebut. Biyi. Okey, untuk biyi ni kita dah pernah jumpa dah sebelum ni. Kat ayat mana Maksudnya ayat atas ni. Kan baru-baru ni juga ada. Mana ke dia? Ni ummiyi. Kita ada jumpa ni sebelum ni. Kan kalimah ummiyi. Jadi sama jugalah untuk kalimah an-nabiyyi. Yang mana kat sini tuan-tuan dan puan, kalau ikutkan dia mak asli je sebenarnya. Nabiyyi. Kenapa kita kata mak asli? Baik. Sebab pertama ada ni yamat. Ni yamat tuan-puan. Ni kepala huruf ya. Huruf ya tu ni kepala dia. Saya ulang balik. Ni huruf ya kan. Kepala dia ni duduk kat sini. Yang kita duk tengok ni kepala huruf ya lah. Ataupun boleh je kita kata badan huruf ya kan. Terpulang. Janji kita tahu dia huruf ya. Baik. Dan dia tak menerima baris. Dia kosong. Okey, dia kosong. Jadi bila ya kosong, maksudnya tidak menerima baris. Bukan tak ada titik Kosong yang saya maksudkan ni bukan kosong tak ada titik. Kosong yang tidak menerima baris. Dan sebelumnya terdapat huruf baris bawah. Kan dia sama je macam asli. Ya mat sebelumnya baris bawah kan. Jadi asalnya dia memang mat asli. Tapi para ulama mendatangkan satu laqab ataupun gelaran yang disebut sebagai mat tamkin. Adalah untuk pastikan kita mengekalkan. Tamkin ni maksudnya menetapkan. Maknanya dalam riwayat Hafs kita ni, dalam qiraat yang kita baca, yang kita amalkan ini, iaitu qiraat Asim. Jadi qiraat Asim ni akan menetapkan bunyi mat di sini dengan kadar 2 harakat. Kenapa didatangkan istilah tetap tu? Sebab akan adanya, kalau kita belajar, kalau kita sentuh dalam cabang qiraat, maka ada yang akan membunyikan di sini dengan bunyi yang lain. Okey, nabi'i. Wa yaqtuluna nabi'ina biqa. Dia tak baca lah macam kita. Kita akan baca dengan syaddah pada ya ini, dengan mengekalkan bunyi yang seperti kita lihat itu. So, saya ulang sekali lagi. Istilah tamkin, iaitu menetapkan ini adalah untuk dia sebagai penyelamat sebenarnya. Dia sebagai penyelamat kepada kita ni yang baca dengan qiraat Asim riwayat Hafs. Okey. Jadi kalau kita sebut mak asli sekalipun, dia bukanlah satu kesalahan, malah ianya memang mak asli. Okey, jelas? Mat tamkin. Ya, betul. MT. Mat tamkin. Mantap sahabat saya. Masya-Allah, Ustaz Mukmin Syam. Mantap. Baik. Wa yaqtuluna nabiyina. Nabiyyi. Baik, untuk ya bersabdu ni, okey, tadi saya dah ceritalah itu bab hukum. Sekarang ni bab ataupun cara nak membunyikan dia. Untuk ya yang bersabdu ni tuan-tuan dan puan, pastikan suara kita tidak tertahan. Ya, kita memang kena sempurnakan bunyi sabdu tersebut, tetapi jangan sampai kita mengangkat sampai hilang sifat ya, iaitu sifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Contoh bunyi an-nabiyyi, nampak tu? Tersekat suara tu. Nabiyyi, kita hidup balik. Jadi kena faham balik maksud rakhawah. Pada ya ni ada satu sifat yang disebut rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Suara yang mengalir. Dia takkan jadi ai. Jadi sekalipun dia bersabdu, sifat rakhawah yang mana sifat asli tetap kekal di sini. Wa yaqtuluna
nabiyina bighai. Nabiyyi. Ada aliran suara tu lagi. Boleh faham ni? Perkara ni saya pernah sentuh dah. Tapi jangan risau tuan-puan. Benda ni perlu diulang. Sebab kadang-kadang kita terlupa kan. Baik. Jelas semua tuan-tuan dan puan? Wa yaqtuluna nabiyina bighai. Baik, nun baris atas na. Nun baris atas ni na. Satu harakat saja. Bighairi. Huruf ba baris bawah bi. Okey, ba baris bawah bi. Ghai. Ghai ni disebut sebagai bacaan lin lah. Apa itu bacaan lin? Bacaan lunak. Bacaan lunak. Bighai. Bighai. Gha. Gha. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi. Baik, huruf ghain kena tebal. Okey, kita dah tahu ghai. Okey, sifat lin. Jadi sifat lin ni sifat yang lembut yang berlaku pada ya ni. Okey. Berlaku pada ya. Tapi huruf ghain, bukan kha huruf ghain. Huruf ghain ni dia bersifat tebal, sama macam qaf tadi bersifat isti'la. Jadi yang bighai. Wa yaqtuluna nabiyina bighai. Bighai. Ra, ri, ru kan bunyi dia. Bighairi. Kemudian huruf ra baris bawah ni kita akan baca dengan nipis sebab ada baris bawah. Bighairi ha pedas. Okey, ha pedas. Ha pedas ni kita kena sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita, maka jadilah yang kita kata pedas-pedas tu kan. Kalau tak sempit kerongkong, dia akan jadi ha biasa di pangkal ni. Ha kan. Bila kita bawa tengah kerongkong, ha. Ada proses utama yang berlaku tu. Kalau tuan-puan perasan lah, yang mana kita menarik injap kita, itulah yang injap suara ni. Okey. Saya bukan orang sains tuan-puan. Ini semua ada dalam kitab sebenarnya. Saya cuma cerita balik je. Okey. Kan tuan-puan minta saya tunjuk injap tu macam mana rupa pula. Jenuh saya nak melukis tu. Okey. Bighairi ha. So kita boleh bayang. Ha. Maknanya bila kita sebut huruf ha simpul ni dia agak mudah. Satu faktor sebab tu dah kedudukannya di pangkal kerongkong. Ha. Kita naik sikit tengah kerongkong, tarik sikit ke belakang, sempitkan ha, baru dapat. Okey, itu huruf ha. Mungkin ada yang sukar untuk sebut huruf ini. Apapun kena banyakkan latih lah. Kemudian cuba bagi guru dengar, semak dulu. Kan? Kadang-kadang kita ni mungkin paranoidnya lebih. Takutnya lebih. Padahal kadang dah okey dah. Kita pula duk risau kan. Risau sangat. Jadi ke aku buat ni kata. Jadi insyaAllah pendengarkan pada guru dulu. Dapatkan komen guru. Dapatkan nasihat guru dulu. Okey. Baik. Bighairi ha. Haqqi. Baik. Untuk qaf. Qaf ni dia bersifat isti'la. Tebal lah. Jadi kalau kita nak berhenti, saya rasa kita akan berhenti kat sini nanti. Bighairi haqqa. Baik. Kat sini terdapat sifat qalqalah. Iaitu qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Qalqalah akbar. Dua-dua boleh tuan-puan. Ikut tuan-puan ni ngikutnya macam mana. Okey. Nak kata kubra boleh, nak kata akbar pun boleh. Terpulang. Sebab kalau diikutkan kubra dengan akbar ni, punca adanya pemisah ataupun dua istilah ni disebabkan sabdu ni je. Kalau diikutkan dia sebenarnya qalqalah kubra juga. Cuma ada sebahagian yang merasakan bahawa dengan adanya sabdu ini maka perlu diletakkan satu tajuk yang lain, satu nama yang lain. Maka wujudlah istilah. Istilah apa?
istilah akbar. Kalau mengikut daripada uh, perjalanan ilmu ulama mutaqaddimin, ulama yang lama-lama dulu kan, mereka memegang bahawa qalqalah ini hanya ada dua sahaja, qalqalah sughra dan kubra. Sughra di tengah ayat macam kita selalu jumpa tu, dan kubra di hujung ayat. Sabdu ke tak sabdu tetap kubra. Cuma untuk ulama yang mutaakhirin, okey, yang sejak kebelakangan ni, jadi mereka mendatangkan istilah akbar ini untuk membezakan sebab adanya sabdu. Dan hakikatnya kenapa kubra dengan akbar ni sama? Okey, sebab lantunan yang berlaku tu sama sahaja. Tuan-puan kena jelas ni. Sebelum ni saya dah pernah cerita dah. Cuma mungkin ada sahabat baru kan. Jadi saya cerita lagi. Qalqalah kubra dengan akbar dia adalah satu hasil lantunan yang sama. Sama je. Cuma kita tengok kat sini tuan-puan. Huruf qaf yang bersabdu. Bayangkan kalau kita baca tanpa kita berhenti pada dia. Macam mana kita akan baca tuan-puan? Kat sini. Kita akan baca haqqi bighairi haqqi. Kan? Contoh kalau kita sambung. Bighairi haqqi wa yaqtuluna alladhina ya'muru. Rihaqqi. Rihaqqi. Jadi akbar tu kat mana sebenarnya? Ni. Bighairi haqqi. 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 Kan dia ada tempo sikit dalam kita nak menyempurnakan sebutan huruf bersabdu, betul tak? Jadi atas sebab itu, atas sebab nak kita berjaga-jaga supaya kita kita tidak terlepas untuk menyempurnakan sabdu itu. Sebab tu didatangkan istilah akbar tu. Sedangkan lantunan akbar dengan kubra ni sama je kalau kita berhenti. Bighairi haqq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, ni contoh surah Al-Falaq. Okey, ni qalqalah kubra kita kata kan? Ni kubra. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nampak? Dia terus pergi je. Falaq. 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 Tapi kalau huruf yang bersabdu, lantunan belakang tu sama. Yang kata kubra ni kat sana. Ni. Nak fokuskan pada sabdu tu je. Bighairi haqq. Nampak tak? Q. Belakang tu sama je. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tuan-puan jangan salah faham bila kata kubra, bila kata akbar ni maksudnya lantunan tu lebih kuat lagi berbanding kubra. Bukan begitu. Saya pun fikir macam tu dululah sebelum belajar kan. Tapi bila berguru, bila dengar syarah para alim, orang yang ahli dalam bidang ini, maka kita baru tahu, oh, itulah sebabnya. Sebab tu tak terkejut. Kalau kita pegang kubra ke akbar ke, benda yang sama je sebenarnya. Nak tak nak sabdu memang kita kena selesaikan pun. Faham tak? Jelas ke tuan-tuan dan puan? Kalau pening hari ni tak apa. Mungkin kali pertama dengar pening, kali kedua dengar insya-Allah mungkin okey. Maknanya kalau kita jumpa contoh untuk kemudiannya nanti kan. Baik. Dapat ke? Bighairi haqq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lantunannya sama sahaja. Ingat, bukan kata kubra ataupun akbar yang bersabdu ni, lantunannya lebih dahsyat lagi. Bighairi haqq. Bighairi haqq. Kan? Mana mahu tuan-puan? Okey. Itu je sebenarnya. Pegang dulu sabdu, baru lantun bunyi. Yes. Kat situlah yang dikatakan akbar itu. Wallahu a'lam. Okey, selesai InsyaAllah.
Minta maaf lah tuan-puan kalau kurang jelas ke laju sangat ke kan. Maklumlah saya bukan nampak muka tuan-puan ni. Tak tahu ada yang berkerut dahi ke apa. Apa benda ustaz cerita ni? Kubra, kubra. Apa benda? Kan? Ha, tak pernah dengar, jam lah. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah So bila kita berhenti kat sini, maka sifat lantunan tu pastinya ada. Baik. Kita sambung lagi. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم. Okey. Kita terus sepatutnya saya abang dia. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Okey. Wa yaqtulu. Baik. Huruf waw pada atas wa. Wa yaqtulu. Huruf qaf ni yang bertanda sukun kan. Sini pun ada qalqalah. Ni QS lah sama macam atas tu. Qalqalah sughra, lu ma asli. MA. Wa yaqtulu. ويقتلوا 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 ويقتلون ويقتلون الذي. Baik, lu mak asli. Nalla terus masuk pada lam sabdu ni. Zi dua harakat mak asli. Zi, 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 zi. Hujung lidah keluar. وَيَقْتُلُونَ الَّذِي ذِي sikit je. Okey, kemudian na ya'muru. Ya'muru. Baik, ini bukan alif mat. Ya. Ini huruf hamzah ni, hamzah yang mati. Jadi, bila kita nak matikan ya beratas bertemu dengan hamzah ni, pastikan jangan kita melebihkan bunyi dia. Contoh ya'muru, kat sini kita mati syak. Allazina ya'muru. Bila kata syak ni maksudnya tak ada lebihan suara dah di belakang tu. Allazina ya'muru ya'muruna. Tapi macam saya sebut sebelum ni lah, bila kata sharp ni janganlah sampai kita nakkan sharp tu. Allazina ya'muru. Kan terkejut pula member. Kan? Kawan sebelah tengah tadarus elok. Kita bantai ya, terkejut kawan sebelah tu. Biasa je tuan-puan ya. Wa yaqtuluna allazina naya muru muruna. Baik, ru kena tebal sebab hari depan kan. Kemudian MA lah mak asli sini nabil. Okey, bil ni alif lam qamariyah ALQ. Okey, ru dua harakat mak asli bil. Ru naya muruna bil qis. Jangan qis. Kalau qis dah jadi sad. Qis huruf sin. Lepaskan je mulut tu sebab dari bawah kan. Qis. Gitu. Boleh. Kemudian huruf ta. Huruf ta ni kena tebal lah. Huruf ta kena tebal. Bil qis ti ta ti minan nasi minan nun bersabdu wajibul ghunnah WG. Kemudian annas ni, kalimah annas ni ALS alif lam syamsiah pun ia juga. Boleh. Minan gatal pula lidah. Okey, na ni mak asli. Minan nasi fabashir. Sifa
ba, shin mati, bashi. Okey, huruf shin tak perlu kuat-kuat pun, biasa je. Fabashi, macam kita sebut shampoo, shampoo, kita tak sebut shampoo. Nak pergi Giant jap, nak beli shampoo, mana ada kita baca macam tu. So tak perlu pun kat sini fabashirhum. Biasa je tuan-puan, relax, pastikan terkawal. Nah, minan nasi fabashirhum bi'adzabin alim. Okay, your screen time. Baik, kita teruskan. Fabashir, ra mati sebelumnya baris bawah tuan-puan. Ra mati sebelumnya baris bawah, kat sini kena nipis. Fabashirhum mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Kita sembunyikan huruf mim apabila bertemu dengan huruf ba. Cuma ikhfa syafawi tak sama dengan ikhfa hakiki. Jelas. Benda ni kena jelas. Ikhfa syafawi tak sama dengan ikhfa hakiki. Okey, itu yang pertama. Kemudian macam mana pula kaedah ataupun nak membunyikan hukum ini, iaitu menutup bibir bersahaja. Fabashirhum. Tutup bibir, jangan bagi tekanan. Fabashirhum bi'adzab. Fabashirhum bi'adzab. Fabashirhum bi'adzab. Dua harakat mak asli. Dan jangan lupa keluarkan hujung lidah kita ni. Hujung lidah kena keluarkan. Okey. Bi'adzab. Huruf zal. Bi'adzabin alim. Azabin. Baik. Kemudian tanwin bertemu hamzah, tuan-tuan dan puan. Bila tanwin bertemu hamzah, jadi hukum dia apa? Tanwin bertemu hamzah ni, hukum dia apa? Izhar halqi. Sorry, saya letak dia IZH lah. Izhar. Okey, izhar halqi, tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian lim. Jadi izhar ni maksudnya jelas. Kita jelaskan tanwin pada ba tu. Bi'adzabin bin. Okey, boleh. Baik, alim hamzah macam biasalah, satu harakat je. Yang lim ni pula MAL, man'arid lis-sukun. Man'arid lis-sukun. Bi'adzabin alim. 2, 4, 6. Kita boleh berhenti 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Hukumnya MAL, man'arid lis-sukun. Baik. Seterusnya, ulaika allazina habitat a'maluhum. Baik. Hamzah bari depan u. Hamzah bari depan u macam biasa. La. Huruf mat bertemu dengan hamzah, tuan-puan. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah hukumnya apa? Apa ni? Mat wajib muttasil. MWM. Hukum 4 atau 5, kadar untuk hukum ini, kadar harakat dia 4 atau 5 harakat sahaja macam biasa.
Ulaika allazi. Baik, yang ni. Ni huruf apa ni? Saya tak cerita pun. Ustaz tak cerita pun, Ustaz. Ha. Semua dah tahu dah ni ya. Ni apa dia? Ini namanya huruf ziyadah. Huruf ziyadah. Jadi huruf ziyadah ni kita tak perlu baca. Huruf ziyadah. Mana saya nak letak ni? Huruf ziyadah. Huruf ziyadah. Tak perlu baca. Abaikan. Okey, abaikan. Ula. Boleh. Sebab ada bulat kecil atas tu, nampak tu. Tuan-puan pun dah biasa jumpa dah, kan? Ulaika allazi. Baik, untuk zal bersabdu. Ni macam biasalah. Kalla masuk terus. Zi dua harakat ni ya mat sebelumnya baris bawah. Na ha bi ta. Ta tebal, matikan ta pula. Ha bi ta. Ta. Ha bi ta. Ha bi ta. Dah rasa okey, matikan ta. Baik, huruf ta ni dia sama macam kaf yang saya cerita kat sini tadi, tuan-puan. Kena tahan suara dulu, kan? Ingat, yak. Kemudian baru lepaskan udara ataupun nafas. Yak. So sama juga pada huruf ta. Habitat. Matikan ta dengan menahan suara. Habitat. Itulah syiddah. Kemudian kita lepaskan. Kita mahmus. Lepaskan nafas kita. Habitat. 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 Ta. Tat. Ta. Tat. Boleh? Huruf ta dengan ta ni jaga-jaga. Dia makhraj sama, tuan-puan. Okey, dia tajanus sama. Mutajanisai. Okey, dua-dua huruf ni sama. Jadi kena hati-hatilah. Ta, selesaikan ta dulu dengan sifat tebalnya. Dia ada sifat isti'ala, dia ada itbaq dia. Kan, kena angkat pangkal lidah betul-betul. Baru dapat ta ni. Habita. Tak jadi. Ta, tak jadi. Ta. Nampak? Angkat semua tu. Okey, angkat lidah lah. Bukan angkat mulut kita. Angkat lidah. Ulaika allazina habitat. Tat. Huruf ta ni mati macam biasalah. Cuma saya cerita tadi tu bab sifat dia. Kita teruskan lagi. A'maluhum. Hamzah baris atas, matikan ain. Kekalkan bunyi hamzah dan matikan ain. A'maluhum. Huruf ain kat sini ada sifat yang disebut sebagai sifat tawassut tengah-tengah. Yang mana suara kita ni, tuan-puan, suara kita jangan tahan. Jangan tahan. Contoh, itu tahan. Dan jangan terlalu terlepas. Dan mungkin yang ini jarang berlaku pada para pembaca, kan? Baik. Habitat a'maluhum. Okey. Ulaika allazina habitat Jadi itulah yang disebut tawassut. Suara yang tidak tertahan dan suara yang tidak mengalir, tidak terlepas. Itu dia. Boleh? Kalau berhenti dekat ulaika tu baca panjang ke pendek? Saja tanya. Panjang ke pendek? Maksud puan kat mana? Puan Kamaliah. Kalau nak berhenti pada ulaika. Ulaik. Itulah bunyi dia. Ulaik. Ulaik. Ik. Matikan kaf macam tu je.
Dia takkan panjang pendek. Kalau di tengah-tengah tu kita tak boleh sentuh dah lah. Sebab dia dalam satu perkataan tu, kita tak boleh ubah. Ke saya kurang jelas dengan soalan ni? Maksudnya berhenti pada kaf tu lah kan? Ulaik. Kalau berhenti di selain daripada kaf tu, nak berhenti kat hamzah, berhenti kat tu tak boleh lah. Sebab ni satu perkataan ni. Dia takkan jadi, mana mau kalau kita berhenti kat tu sambung la kan. Saya nak baca saya nak baca benda Quran, an tu duduk belakang. Dia tak boleh gitu. Saja. Tak boleh. Tak ada dia tak ada, soalan tu takkan wujud. Macam tu lah. Pernah faham maksud saya? Kalau kata nak juga kan, dia akan duduk cerita dia lah. Dia akan kalau kita kata nak juga pisahkan, nak juga jawapan kan, satu harakat je lah. Satu je. Boleh. Satu harakat ke ustaz? Mana tu? Saya tak jelas lah. Soalan Tuan Tashyamani yang mana ni? UI. Kat mana UI tu? Macam mana baca tu? UI ke U ke macam mana? UI lah. Alamak, kejap saya jam. Saya tiba-tiba stuck. Saya tak faham. Tak ada bunyi UI lah. Kat mana bunyi UI lah ni? Kalau ula adalah ulaika. Ula. Takut saya ke saya tak perasan ni? Mana bunyi UI? Kalau ula tu itulah yang saya explain tadi. Ula. Tak maaf. Tuan eja UI tu saya tak boleh nak tangkap, nak baca tu macam mana. Ulaika. La panjang 4 atau 5 harakat lah. Okey. Kat sini je 2 harakat. Kalau eja Rumi pun W lah. Kalau kata nak kan. Tapi kat sini dia U je sebab satu kan. Kalau tulis U tadi mungkin saya faham lah. Kan, bunyi U. Tak pun sebut hamzah pada depan. Satu harakat je. Apa soalannya? Tak, bukan saya tanya. Sahabat-sahabat kita bertanya. Boleh? Hamzah pada depan U. Okey. La 4 atau 5 harakat. Mat wajib mutasil tu. Nampak tu? Ulaika. Yang soalan ditanya tadi tu, boleh ke kalau kita nak berhenti pada U tu? Dan kalau ikutkan soalan tu tak wujud lah. Tapi kalau nak pisahkan juga, maksudnya dah jadi harfain. Dia jadi harfun. Dia jadi huruf-huruf. Dia tak jadi perkataan dah. So U tu akan kekal dengan bunyi dia lah U. Dia tak wasal dah dengan huruf waw tu. Nampak? Itu dari konteks penulisan lah. Sebab tu saya kata tadi, dia adalah soalan yang tak wujud. Okey? Okey? Fahim tu jiddan. Baik. Tamam. Selesai Habis cerita. Ulaika allazina habitat a'maluhum. Ma asli. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Luhum. Ada soalan lagi ke? Saya terlepas. Sekejap. Tengok dulu. Tak ada kot. Ustaz, apa maksud wajib daripada hukum mat wajib mutasil?
Puan Siti Yusof, Ustaz, apa maksud wajib daripada hukum mat wajib? Ya, betul. Maksudnya wajib 4 atau 5 harakat. Wajib 4 atau 5 harakat. Dia bukan jaiz. Kalau jaiz ni pilihan. Tapi untuk itu dari sudut pencerahan maksud. Lepas tu berbalik pula pada qiraat apa yang kita amalkan. Tapi kalau bila kata wajib ni maksudnya sepakat qurra. Maksudnya daripada semua qiraat-qiraat yang ada, mereka akan baca panjang kat sini. Boleh? Jelas tak setakat ni? Sepakatlah. Sebab tu diistilahkan wajib. Sebenarnya kalau hukum mat wajib ni, kita je yang biasa guna mat wajib ni. Kalau tuan-puan tengok dalam kitab-kitab Arab, dia sebut mat mutasil je. Tak ada pun istilah wajib, mat jaiz. Dia mat mutasil, mat munfasil. Dua tu je. Okey. Puan Siti Yusof jelas ke? Jadi betul lah kata puan tu. Mat asli dengan mat tabi'i tu sama ke Ustaz? Ya, sama. Tabi'i ni secara tabiat. Maksudnya berdasarkan percakapan orang awam itu sendiri, kalau dua harakat dia sebut tu, contoh macam qala, berkata, dari segi tabiat, orang Arab itu sendiri pun baca dengan kadar dua harakat. Itu maksud tabi'i. Sebab tu ada istilah mat tabi'i. Mat yang mana memang asli. Sebab tu ada nama mat asli. Nafsu syai'. Nafsil kalimah. Nafsil ma'na. Dia beza. Dari segi sebutan kalimah dia beza lah. Asli dengan tabi'i kan. Tapi nafsil ma'na. Makna yang sama. Kedua-dua tu adalah benda yang sama. Okey. Jelas tak? Jazakallah. Baik, afwan. Baik. Mana tadi? A'maluhum. Okey, tersambung kan tuan-puan? Alright. Jelas dah? Okey. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya. Mim mati bertemu. Mim mati bertemu fa. Hukumnya apa? Mim mati bertemu fa. Kat sini hukumnya izhar. Isaac Hish. Izhar. So tuan-puan boleh tahulah izhar syafawi lah maksudnya kat sini nah. Isaac SS. Kalau Hish ni halki kan? Isaac S. Sekejap saya ubah. Kan keliru. Isaac S. Puan Nani dah tulis tu. Okey. Jelas Izhar syafawi. Maka kita kena jelaskan sebutan mim tu. A'maluhum. Okey. Kemudian fid dunya. Kemudian fid dunya ni kita tengok kat sini alif lam syamsiyah tuan-tuan dan puan. Alif lam syamsiyah ALS. Dunya nun mati. Pertama kita tengok simbol dulu. Nun kalau ada simbol ni confirm kita kena jelaskan dia. Izhar. Jelaskan dia. Jadi izhar ni dinamakan izhar mutlaq. Dalam pertemuan kita sebelum ni saya ada bincangkan. Kita ada bincangkan, tuan-puan ingat tak? Kita ada bincang tentang ni. Izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Izhar mutlaq pada huruf nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Okey, bertemu dalam satu kalimah. Jadi ini namanya izhar mutlaq.
izhar mutlaq. Ingat kan hari tu? A'maluhum fid dunya. Bila nun mati bertemu ya dalam satu kalimah, jadi dia tak berlaku idgham bi gunnah, tuan-puan. Walaupun kita tengok dari sudut kaedah, konsep nun mati bertemu ya ni sepatutnya hukum idgham. Tapi sebabkan dia berlaku pertemuan tu dalam satu perkataan, maka dia tak boleh jadi idgham lah. Sebab syarat idgham bi gunnah, kena faham pula. Idgham bi gunnah ialah pertemuan nun mati ataupun tanwin dalam dua kalimah. Melibatkan dua kalimah. Okey, jelas A'maluhum fid dunya. Okey. Dapat ni. Fid dunya. Ya ma asli MA. Fid dun izhar, jelas secara mutlak. Maknanya kita tak boleh ubah. Yang satu faktor lagi, kita nak mengekalkan makna dia. Kalau dunia tak ada makna lah tu. Lari daripada kebiasaan. Fid dui, tak maulah baca gitu. Alright. A'maluhum fid dunya fid dunya wal baik, wal lam kat sini alif lam qamariyah, kemudian akhirah. Ramai yang tadi saya tengok kata ada hujan kan. Saya pun sini hujan juga ni. Dia tak lebat sangat. Dia sedang-sedang je. Hujan rahmat insya-Allah. Dapat ustaz. Baik. Wal ni mak badal. MB. Mak badal Khi, kha baris bawah, khi, ra tebal, ti wa ma asli, wal akhirati wa ma, khirati wa ma asli, lahum mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim, hukumnya apa? Idgham mislain. Ataupun nama lainnya idgham syafawi. Okey, nama lainnya idgham syafawi. Tapi sebaiknya tuan-puan sebut idgham syafawi lah, kalau nak mudah kan. Sebab apa nama, dia kan dalam perbincangan hukum mim mati, kan ada, kita belajar dalam hukum mim mati ni ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi kan. Kemudian ikhfa syafawi, izhar syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham syafawi. Semua wi belakang tu. Senang sikit nak ingatnya. Tapi terpulang pada masing-masing. Nak sebut idgham mislain pun tak ada masalah. Okey. Wa ma lahum min nasirin. Baik, nun mati bertemu nun. Tadi mim bertemu mim ya. Nun bertemu nun, hukumnya idgham bi gunnah. Ni idgham bi gunnah pula. Tiba-tiba tulis penuh kan. Idgham bi gunnah. Okey, boleh. Idgham bi gunnah. Dengung sama je, kadar dua harakat. Dengung sempurna. Wa ma lahum min nasirin. Nak sebut idgham ma'al gunnah pun boleh. Nak sebut idgham mislain pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kita sebut istilah yang ma'ruf lah. Kan yang biasa kita belajar. Kan guna istilah lain kan orang pening. Cuma saya bagi tahu je lah tuan-puan kan. Sebab level-level kita ni yang mengaji ni kadang berbeza. Cuma saya sebut. Mungkin ada yang terfikir, Ustaz, nun mati bertemu dengan nun. Tu bukan ke konsep idgham mislain? Yes. Nun mati bertemu nun. Idgham mislain. Cuma sebab dia ada satu perbincangan khusus dalam bacaan nun mati dan tanwin tu, maka sebab tu kita dibiasakan dengan istilah idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah.
Boleh? Jelas ni tuan-tuan dan puan. Benda ni saya pernah sebut ke? Rasanya pernah sebelum ni. Saya tak ingat dalam sharing ke ataupun dalam kelas kita saya kan. Tapi itulah point dia. Apa pun pastikan baca secara dengung yang sempurna. Wa ma lahum min nas minna na min nasirin. Okey, disebabkan selepas na ni ada sad, tuan-puan kena hati-hati. Sebab huruf sad ni kita dah tahu dah. Kita dah set dalam kepala kita. Oh, sad ni tebal ni. Sad ni tebal. Jadi jangan kita duk fokus sangat khusyuk bacaan tu sampai nampak sad tu sampai kita membawa pengaruh tebal tu pada nun. Min nasirin. Nampak? Wa ma lahum min na. Dia nak pergi dah tu. On the way tu. Na ni nu na min nasi. Sad baru tebal. Wa ma lahum min nasirin. Gitu. Boleh. Sad pada bawah. Tebal lah. Confirm. Sebab apa? Sad ni memang huruf yang tebal kan. Dia bersifat isti'la'nya kat situ. Baik. Rin nipis. Ra baris bawah. Ri. Nipis. Okey. Kemudian rin mat arid li sukun. 246. Sini Rin. Wa ma lahum min nasirin. Min nasirin. Okey, ingat jangan bawa pengaruh sad tu awal sangat pada nun tu. Yang tebal kat sad je. Nak kekal dengan sifat asal dia. Okey. Jadi alhamdulillah selesai tuan-puan. Ni kalau daripada awal kita bincang ni satu muka surat inilah rupa dia. Kalau saya kecil kan tuan-puan. Okey tak? Ini baru betul belajar tak? Bayangkan 30 juzuk buat bedah macam ni. Mustahil lah kalau tak dapat sesuatu. Betul tak? Mustahil tuan-puan. 30 juzuk buat opini tuan-puan. Benda yang kita tak niat nak hafal pun automatik melekat sendiri dalam kepala. Mahalnya istiqamah. Okey? Mahalnya istiqamah. Jadi insya-Allah tuan-puan moga terus kekal. Bukanlah saya paksa tuan-puan untuk ikut kita punya sharing ni. Cuma bila dah ada peluang ni kita manfaatkan sebaiknya lah. Bukan saya suruh tuan-puan mengagungkan kami Zing Haji ni, tidak tuan-puan. Jangan salah faham. Okey? Cuma saya cerita tu nak bagi tahu hikmahnya kalau kita belajar ni. Ni bayang tuan-puan. Sebelum ni kita tak nampak. Inilah keadaan dia. Daripada muka surat 1 kita bedah tuan-puan sampai ni muka surat 52 ni. Kan? Mustahil kita tak dapat sesuatu. Mustahil. Itu secara logik akal kita lah. Yang kita boleh fikirkan. Tapi apa pun berbalik kepada izin Allah. Kalau Allah tak izinkan maka kita tak dapat juga. Kan? Dia pusing macam mana pun, sejauh mana usaha kita. Tapi kalau Allah tak benarkan, mungkin bukan sekarang, mungkin akan datang. Wallahualam. Adalah Allah dah sediakan sesuatu yang terbaik buat kita semua ni. Setiap orang lain dia punya ganjaran dia, ujian dia. Okey? Tuan-puan. Ikut je insya-Allah. Ajak lagi kawan-kawan, geng-geng surau masjid ke, ajak. Kan? Sama-sama kita, saya bukan nak ajar apa pun, hanya berkongsi. Kita semua sama tuan-puan. Ingat saya selalu sebut benda ni. Saya dengan tuan-puan ni tak ada apa beza pun. Nak banding dengan tuan-puan ni jauh beza saya tuan-puan. Saya bukan ada apa pengalaman pun. Tak pandai. Kalau tuan-puan ajak saya sembang bahasa Inggeris ke apa, saya pun tak reti. Saya tak pandai. Sebab tu saya kata saya macam lebih kurang tuan-puan je.
Cuma minta izin untuk saya berkongsikan sedikit apa benda yang saya ada ni pada tuan-tuan perempuan tu je lah. Okay, insyaAllah. Baik, jom. Jangan keluar lagi. Kita nak baca dulu. Dua ayat ni, ayat 21 dan 22, insyaAllah. Jom. Sama-sama. Ustaz, snap page Al-Quran tu nak share boleh tak? InsyaAllah boleh. Boleh. Nanti saya letakkan dalam Telegram. Okay? Maksudnya lepas ni insyaAllah lah. Harapnya tak hilang lah. Benda ni kalau saya tertekan padam ni, clear terus ni. Setakat ni ada buku surat. Yang separuh-separuh ni tuan-puan, yang kalau tuan-puan tengok tak ada lagi ni, maknanya saya belum start lagi buat kaedah ni lah. Kita start guna kaedah ni hari tu kat sini. Ayat berapa ni? Ayat 14. Baru lagi. Kan? Jadi insyaAllah nanti untuk yang ke depan ni lagi, masuk 53, dia akan, kita doakan 600, bukan 600 lah. Tolak, maksudnya bermula daripada 50 lebih ni sampailah muka surat 604 tu. Kita dapat penuhkan macam ni. InsyaAllah lah dengan izin Allah. Gitu. Jom. Kita baca dulu tuan-puan jangan keluar lagi. Tunggu Ustaz, nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu ni tuan-puan. Nak bagi tahu ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekali kita baca tunggu Ustaz. Jangan keluar lagi. Baik, hari ni hari Isnin 13 September 2021. Baik, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang ikuti sesi webinar bersama saya baru ni hari Sabtu. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi join, dan Alhamdulillah daripada pertemuan kita hari Sabtu tu, ada saya ajukan soalan pada tuan-puan, nak ke lagi kalau kita buat satu program yang mana tuan-tuan perempuan dengar ni. Tuan-puan dengar dan cuba fikirkan program ni sesuai untuk siapa sebenarnya. Untuk diri sendiri ataupun untuk ahli keluarga, kawan-kawan, jiran, kawan sekampung, kawan sekerja. Okey. Jadi begini. Saya ringkaskan. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan pendaftaran untuk satu slot khas yang kita nak buat untuk tuan-puan, iaitu mengaji for beginner. Mengaji for beginner. Erti kata lain iaitu macai macai pula tuan-puan. Mana mau macai? Macam. Okey. Erti kata lain, macam mana kita nak memulakan perjalanan hidup kita ini bersama Al-Quranul Karim. Macam mana nak wujudkan perasaan tu? Jadi dalam sebenarnya nama dia webinar. Maksudnya kita punya sesi ni bukannya kelas tuan-puan tau. Ini lebih kepada perkongsian. Dia macam seminar. Tapi kalau seminar ni kita tumpu pada silibus. Ada silibus kita fokus. Tak, tapi ini tak. Ini lebih kepada nak membuka hati kita, nak membuka jiwa kita. Nak bagi ruang pada kita ni untuk faham apa itu Al-Quran sebenarnya. Jadi bila kata mengaji for beginner ni, beginner ni kita memang khususkan kepada mereka yang mungkin sekarang ni ada perasaan yang macam berbolak-balik. Nak ikut tapi rasa tak kuat. Jadi itu ujian lah, kita boleh kata ujian daripada Allah SWT. Maknanya Allah uji kita. Maknanya kita nak bermujahadah dengan sesuatu kebaikan ni, memang pasti diduga, diuji. Jadi mungkin itu ujian yang tuan-puan terima sekarang. Mungkin ada di kalangan kita ni yang sedang mendengar ni, dia dah semangat dah, boleh follow, tapi jauh di hati dia belakang tu rasa macam ada benda yang menarik dia. Jadi macam-macam faktor lah. Mungkin atas sebab dia pun tak yakin, tak faham apa matlamat dia sebenarnya. Dia tak nampak dia nak apa sebenarnya. Dia tahu Quran tu penting, tapi pentingnya sejauh mana? Macam tu. Faham tak? Beza dengan kalau kita nak bandingkan dengan para-para ulama' mereka lain. Mereka ni jauh level dengan kita tuan-tuan. Maqam mereka ni tinggi. Tapi kita tak boleh lari daripada
realiti bahawa orang yang lagi maqamnya tinggi ni, maqam ni maksudnya macam kita kata apa dia punya darjat tu lah, darjat. Bila lagi tinggi darjat ni, setan pun makin high level punya. Yang datang tu bukan setan biasa-biasa punya, tuan-tuan. Macam tu lah ibarat dia. Pasti juga ada ujian. Jadi sekarang ni kita bukan nak cerita tentang macam mana para ulama. Tak, kita nak cerita macam mana kehidupan kita ni, kehidupan ni kita nak bawa, kita nak hidupkan perjalanan kita hidup, perjalanan hidup kita ni dengan Al-Quran. Nak mula tu macam mana? Jadi dalam sesi webinar ni, insyaAllah hari ni kita buka pendaftaran, tuan-puan. Cuma ada yuran. Ada yuran. Mungkin tuan-puan rasa macam, oh free ke? Kita ada buat slot khas free juga. Tapi yang saya kata ada yuran tu hanyalah untuk pertemuan ni sahaja. Yuran dia tu, tuan-puan, saya tak pastilah. Saya takut tuan-puan rasa mahal ke apa. Yurannya RM9.90. Okey. Yurannya RM9.90. Untuk slot ni, insyaAllah. Slot ni, tuan-puan, bukan saya saja. Kita akan bergandingan. InsyaAllah saya dengan Encik Ifan. Maksudnya dalam satu hari tu. Kita punya program ni 25 hari bulan. InsyaAllah nanti saya akan info lain. Minta maaf tak dapat letak tarikh dekat sini. Tuan-puan boleh take note Tarikh webinar ni ialah pada 25 September. Hari Sabtu. 25 September 2021. Okey, jadi yang 13 September ni adalah tarikh hari ni. Yang mana pendaftaran akan dibuka bermula jam 3 petang. Jadi macam mana nak daftar ni? Tuan-puan masuk dalam grup Telegram dulu. Grup Telegram. Mungkin ada sahabat tim boleh tolong letakkan link. Okey, nanti tuan-puan boleh dapatkan link Telegram tu, masuk untuk dapatkan info. Kemudian satu lagi makluman insya-Allah untuk esok jam 3 petang insya-Allah kita akan ada usrah buat kali kedua. Siapa yang nak join, saya sebut usrah je lah. Okey. Usrah. Kita berhimpun dalam voice chat. Untuk esok voice chat, tuan-puan. InsyaAllah. Untuk esok. Untuk esok ni saya tak ada poster. So tuan-puan kena take note lah. Apa pun info semua dalam grup Telegram. Pastikan tuan-puan alert supaya tak terlepas pandang. Okey. Nak daftar kat mana? InsyaAllah dalam Telegram. Segala info untuk pendaftaran kita akan berikan dalam grup Telegram. Puan Nora dah ada dalam Telegram kan? So tak ada masalah lah. Just tunggu je jam 3 nanti kita akan open pendaftaran. Untuk esok pula jam 3 petang ni tak ada yuran lah. 3 petang. Tuan-puan akan insyaAllah esok saya akan bersama tuan-puan pada jam 3 petang. Dalam voice chat. InsyaAllah kita nantikan tajuk yang bakal dikongsikan kepada tuan-puan. InsyaAllah esok usrah santai sahaja. Jadi tuan-puan boleh ready lah. Kalau ada yang nak berkongsi cerita kan. Tapi tak nak lah bagi tahu. Kita tak nak rancang. Kita nak spontan je, tuan-puan. Boleh ke ni? Link kat Telegram ke Ustaz? Ya. Voice chat pun sama kat dalam Telegram tu juga. Apa-apa sekarang ni semua dalam Telegram tu. Okay. Telegram masuk dulu, masuk dalam grup Telegram tu. Tengok kat ruangan komen tu ada link kan, warna biru tu. Tekan masuk dalam tu. Kalau tuan-puan tak ada Telegram, kena download dululah. Download dulu. Mintalah tolong siapa-siapa kan kalau tak reti, bagi tahu. Kalau tak pandai usrah yang kita usrah kira dah ada dalam grup ke? Dalam grup Telegram tu juga. So siapa yang sentiasa follow rapat izin ngaji ni, dia akan tahulah update-update kita kan, apa yang kita buat. Jadi jangan terlepas lah. So untuk esok, dengan baik-baik untuk esok yang dengan saya ni, esok jam 3 petang voice chat tau, dalam Telegram. Yang untuk webinar mengaji for beginner yang tuan-puan tengok sekarang ni, okay, insyaAllah akan berlangsung pada 25 hari bulan. 25 hari bulan. Ianya melalui platform Zoom. Melalui Zoom, insyaAllah. Okay, melalui Zoom. Banyak program yang ngaji buat. Alhamdulillah. Doakan tuan-puan.
Dan nanti ada lagi. Minggu ni ada lagi. Bukan dengan saya je. Nanti insyaAllah akan ada sesi Zoom perkongsian dengan Encik Ifan pula. Minggu depan pun ada lagi. Sampailah nak menuju ke 25 bulan ni. Faham tak? Sampailah nak menuju 25 bulan yang tuan-puan bayar RM9.9 ni. Okay. Jadi tuan-puan boleh faham kan? RM9.9 tu bayar untuk seminar yang 25 bulan ni. Tapi sebelum sampai ke tarikh tu, ada lagi pertemuan-pertemuan yang kita anjurkan yang memang tuan-puan tak perlu bayar yuran pun. Memang free je tu. Boleh. Esok voice chat kat Telegram. Macam biasalah, siapa yang dah biasa follow kan. Siapa yang tak pernah follow, esok follow. Menarik tuan-puan. Just kongsi-kongsi kan. Okay. Boleh? Tuan-tuan puan. Kemudian nanti 25 kita buat untuk sesi mengaji for beginner. Voice chat petang garang. Voice chat petang esok. Voice chat petang esok. Voice chat dia sebab ni dia tak lengkap poster ni kan. 13 ni hari ni daftar. Daftar untuk seminar pada 25 bulan nanti. Yang esok pula kejap tuan-puan Ni saya tulis tuan-puan salin Saya rasa tak puas hati pula. Apa namanya? Ni. Hari ni hari apa? Isnin. Okey, Isnin. Daftar jam 3 untuk webinar mengaji for beginner. Ni. Ni untuk hari ni. Okey. Tuan-puan. Untuk esok, tuan-puan boleh screenshot nanti. Selasa. Untuk Selasa, voice chat pula. Di grup Telegram. Jam 3 juga. 3 petang lah. Boleh? Ni kita punya jadual ni. Pening tu banyak. Banyak no. Isnin hari ni. Daftar untuk program webinar mengaji for beginner. So, untuk mengaji for beginner ni bila? Yang ni. Oops. Saya dah pening lah. Okay. Yang ni 25 September. Zoom. Nampak tak? So, yuran RM10 10 lah. RM9.90. Yang ni. Sempena 9.9. Cewa. Itu Shopee. Selasa voice chat ni percuma. Tapi tuan-puan kena join grup Telegram. Faham kot no? Itu je. Selesai. Wallahualam. Tuan-puan screenshot kan ni. Simpan lah. Webinar tu dengan Ustaz Adi ke? Webinar tu bergandingan. Saya dengan Encik Ifan. InsyaAllah. Tuan-puan join tuan-puan. Tak rugi. Sebab ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bunyi berantu je. Esok malam kita macam biasalah. Kita itu dah confirm dah. Okey. Kalau kita pun
Ada yang lupa kita ke esok Selasa? Kita jangan lupa. Kita yang kita lah ni yang program umum ni. Boleh? Ni nanti ada lagi kita bagi tahu lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, selesai. Jom kita sambung balik bacaan kita. Okay, ready tuan-tuan dan puan? Oh, pukul 10 dah. Bab pendaftaran, bayar apa semua tu dalam grup Telegram tu juga. Masuk ya dulu. Masuk dalam grup Telegram. Senang cerita, apa ke hair pun semua dalam grup Telegram. Pendaftaran hari ni sahaja ke? Alamak, saya tak sure lah berapa hari. Rasanya kita akan bukan hari ni je. Cuma nanti masuk dulu dalam grup Telegram. Nanti akan ada info lanjut berkaitan dengan pendaftaran ni. Buka sampai bila, kan? Gitu. Kalau ada yang berhajat nak sponsor ke, mana dah tahu. Okey, ada yang tanya tentang YouTube bersama Ustaz Helmi esok ada ke? Okey, minta maaf tuan-puan, setakat ni info yang saya dapat untuk live 11 pagi YouTube tu kita holdkan dulu, kita stopkan dulu. Sebab ada beberapa perkara yang nak di-adjust balik. So, minta maaf nah. Sekarang ni kita hold dulu yang tu dulu. Nanti apa-apa saya update balik. Saya pun tak tahu menahu lah ceritanya apa hal kan. Cuma setakat ni begitulah. Baik. Jom. Fokus pada perbincangan kita ni tuan-puan. Ayat kita ni kita nak baca insya-Allah 4 baris daripada bawah ni, innal ladzi tu. Kita baca macam biasa saya baca, tuan-puan ikut kemudian. Kita buat konsep yang kita baru buat ni lah insya-Allah. Konsep talaqi. Kita mula Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai untuk hari ini dua ayat kita, ayat 21 dan 22. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua untuk kehadiran pada pagi ini. Minta maaf ambil masa lebih sikit. Selalu kita dah habis dah waktu ni kan. Jadi insyaAllah saya rasa tak ada apa dah. Petang ni jam 3, insyaAllah ajaklah kawan-kawan yang lain. Kalau ada kawan-kawan yang yelah kita nampak dia bersemangat nak ngaji Quran kan, kita bawa lah dalam program ni. InsyaAllah tuan-puan. Kami di Izin Ngaji ni nak bentuk kita semua, kita nak bentuk jiwa kita masing-masing ni supaya berada dalam satu kelompok, satu keluarga yang nak menghidupkan kehidupannya dengan cerminan Al-Quran ni insyaAllah. Tak dapat banyak pun, sikit pun jadilah kan. Sekurang-kurangnya kita dapat ada, orang kata apa, ada panduan kita, kita bersahabat dengan orang yang sama-sama minat dengan apa yang kita cuba buat sekarang ni kan. Jadi insyaAllah kita nak bina satu keluarga ni. So esok jom kita usrah bersama pada jam 3 petang dalam voice chat. Santai je tuan-puan, perkongsian santai, tak berat pun, jangan risau. Perkongsian yang sangat-sangat santai. Okey, esok jam 3 petang insyaAllah. Dan untuk petang ni, untuk pendaftaran yang saya sebut tadi lah, webinar mengaji for beginner, yang mana persoalannya ialah bagaimana nak mewujudkan perasaan cinta dengan Quran ini, dan secara tak langsung kita nak bawa Quran itu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Okey, mohon maaf kalau ada keterlanjuran bahasa. Kita jumpa pada hari Rabu nanti. Esok pagi tak ada sharing tajwid. Esok petang je tuan-puan dengan saya. Pagi tak ada, petang pukul 3 insyaAllah. So boleh join grup Telegram, jangan lupa. Dan boleh sebarkan link tu, ajak pergi kawan-kawan masuk. Boleh. Jom kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita terus tutuplah dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. تسبيح كفارة وسورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita insya-Allah.
So tuan-puan nantikan slot-slot daripada kami dan teruskan follow rapat kita punya sharing tajuk pada setiap pagi. InsyaAllah mudah-mudahan ada sesuatu yang terbaik buat kita. Okey, yakin pada proses, percaya pada diri sendiri. Saya undur diri dahulu. Terima kasih sekali lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya perasan ada yang minta untuk saya putarkan lagu Rabitah. Jadi jom, siapa yang tak pernah dengar, jom sama-sama kita dengarkan, kita hayati lirik ni betul-betul. Moga Allah pegang hati kita bersama tuan-puan. InsyaAllah kita sama-sama ingin menuju ke syurga Allah, maka kita seharusnya ada semangat yang tinggi, jiwa yang besar. Jom kita layan dulu lagu ni insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Dan indahnya tawakal padamu, hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman, dan indahnya tawakal padamu, hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cinta.
bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami.